Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk semua. So hari ini kita akan belajar dua topik terakhir untuk bab 1. Tajuk untuk hari ini adalah rumus ketumpatan. Okay, ini perkataan baru yang kamu akan belajar hari ini, ketumpatan. So kena tahu rumus dia ada unit. So unit adalah gram, cm, -3. Kenapa ada negatif? Kamu tengok kat sini. Negatif kerana cm ni duduk di bawah. Okay, kamu tengok kat sini. Okay, jisim bahagi dengan isi padu. Okay, bahagi. cm3 tu duduk di bawah. Jadi bila kita tulis rumus dia GCM -3. So untuk ketumpatan, kamu boleh tulis rumus dia sama ada gram, kamu buat tanda bahagi, cm padu, cm3. Kalau kamu ada tanda bahagi palang ni, cm3 tu tak payah letak negatif. Tapi kalau kamu tak mau tulis tanda palang ni, so unit dia adalah gram, cm, ada negatif 3. Okay, negatif tu bermaksud dibahagi di bawah. Kalau tak mau letak tanda bahagi tu, kamu kena letak tanda negatif 3. Letak negatif 3, tak perlu lagi letak tanda bahagi tu. Okay. Okay, kamu boleh rujuk daripada buku teks kamu, muka surat 30. Okay, ada satu jadual, contoh bahan dengan ketumpatan. Okay, tengok yang pertama ni. Yang ni adalah emas. Emas 19.30 gram cm -3. So daripada rajah ni kita tengok emas nombor dia paling tinggi 19.30. Nombor yang paling tinggi maksudnya paling tumpat. Paling tumpat maksudnya dia paling berat. Dia akan duduk paling bawah. Okey, tengok pada nombor ni. Antara semua-semua ni yang mana yang paling sikit? Okey, 0.24. Yang ni yang paling ringan. Okay, nombor ketumpatan dia yang paling kecil. Senang faham, kita kata paling ringan. Bila kita belajar tajuk ketumpatan, kita akan kata dia paling kurang tumpat. So, dia akan berada di atas. Okay, yang paling atas. Kalau yang emas tadi tu, dia paling tumpat, nombor dia paling banyak, dia akan berada yang paling bawah. Bila kita susun ikut lapis. Okay, next. Ini rajah 1.24, bahan yang kurang tumpat. Okay, kalau kamu tengok, dia ada tulis kat sini. Okay, bahan yang kurang tumpat. Okay, yang kurang tumpat akan terapung. Okay, terapung. Terapung maksudnya berada kat atas. Okay, manakala bahan yang lebih tumpat. Okay, lebih tumpat maksudnya nombor ketumpatan dia lebih banyak. Akan tenggelam. Yang ni yang paling penting kamu kena ingat. So, rajah ni kamu tolong salin dalam buku tulis sains. Salin gambar, label setiap lapis tu nak berwarna lagi bagus. Mesti ada nombor-nombor ketumpatan tu dan ayat kat bawah tu mesti ada. Boleh rujuk buku teks kamu muka surat 30 juga. So, kamu tengok kat sini, gambar yang pertama ni, okay, ini adalah petrol. Nombor dia 0.8. Nombor dia sikit saja. Maksudnya dia kurang tumpat. Dia duduk paling atas. Kita akan kata dia terapung. Tapi kamu tengok pula mercury. Mercury nombor dia 13.60. Nombor dia lebih besar. So maksudnya lebih tumpat. So dia akan tenggelam. Berada di bawah. Okay, contoh yang bawah ni pula. Okay, gabus 0.24. Maksudnya nombor dia kecil saja. Dia kurang tumpat. So dia akan terapung. Okay, dan kuprum yang bawah ni 8.92. Nombor ketumpatan dia banyak. Maksudnya dia lebih tumpat. Jadi dia akan tenggelam. So, jika kamu tengok pada rajah ni. So, kamu boleh buat ayat. Okay, gabus kurang tumpat daripada air. Sebab tu gabus terapung di atas air. Okay, air pula lebih tumpat daripada gabus. Sebab tu air duduk di bawah gabus. Tetapi air
kurang tumpat daripada kuprum. Sebab tu air berada di atas kuprum. Okay, ayat yang ketiga, kuprum lebih tumpat daripada air dan gabus. Sebab tu kuprum berada paling bawah. Kuprum tenggelam kerana ia lebih tumpat daripada air dan gabus. Okay, ini ada contoh pengiraan. Dalam bab ketumpatan ni kamu mesti tahu rumus, konsep, kurang tumpat, terapung, lebih tumpat, tenggelam, dan kamu kena tahu cara kira. Okay, kita tengok contoh yang pertama. Baca dulu soalan. Sebuah silinder penyukat berjisim 230 gram. Setelah 50 cm cecair dituang, jisim silinder penyukat dan cecair X menjadi 320 gram. Berapakah ketumpatan cecair X? So, kita tengok. Jisim yang cikgu gariskan tu daripada 320 menjadi 230. So, kita tengok, kita nak tahu jisim air sahaja. Asalnya dia kata jisim silinder penyukat. Tahu tak silinder penyukat? Silinder penyukat tu alat lah. Alat untuk mengukur cecair. So, asalnya adalah 230. Jisim silinder kosong. Bila kita tambah air, kita isi air kat dalam dia jadi 320. Bekas kosong, buh ayak jadi 320. So, kita nak tahu jisim ayak saja. So, kita kena kira. So, kamu tengok kat sini. 320 tolak 230. So, kita dapat 90 gram untuk jisim air. So, langkah yang pertama, kamu mesti tahu rumus ketumpatan. Mesti ingat. Tadi kita dah bincang, jisim bahagi dengan isi padu. Gram bahagi cm, 3 kecil kat atas. So, masukkan nilai. 90. Tadi kita kira, jisim ayak bahagi dengan 50 cm 3. Mana dapat 50 tu? Dalam soalan dia dah bagi tadi. Okay, 50 cm 3. cm padu, air dituang. So, 90 bagi 50, tekan kalkulator. So, kamu akan dapat jawapan 1.8. G, tengok unit dia nah. G, cm, negatif 3. Ingat tadi cikgu kata, nak tulis unit untuk ketumpatan sama ada kamu tulis gram bahagi cm padu. Kalau ada tanda bahagi, cm 3 kecil ni tak ada tanda negatif. Ataupun, kalau tak mau letak tanda bahagi ni, so kamu boleh tulis unit dia. Dia akan jadi gram, tak ada tanda bahagi nah, cm negatif 3. Negatif tu maksud dia kita buang tanda bahagi tadi. Cm tu berada di bawah, sebab tu dia ada negatif. Salah satu, sama ada negatif 3 ataupun bahagi cm 3 kecil. Okey, kenapa kita guna kaedah sesaran air? So, kita baca. Okey, ketumpatan objek tidak sekata. Macam batu kan, kita nak ukur dia punya isi padu, kita tak boleh ukur dengan pembaris. So, dia adalah objek yang tidak sekata. Bentuk dia tak tetap. So, kita boleh ditentukan dengan kaedah sesaran air. Sesaran air maksudnya, kita tengok jisim bahan tu, jisim batu tu, kita boleh bahagikan dengan isi padu air. Isi padu air sebelum kamu letak batu dengan selepas kamu letak batu. So, kita boleh tahu berapa isi padu dia. Okey. Apakah kaedah sesaran air? Kita telah bincang ni. Kita buat revision saja. Kaedah sesaran air ialah kaedah yang digunakan bagi menyukat. Kita nak sukat apa? Isi padu sesuatu objek yang tidak sekata. Okay, so, mesti ingat soalan ni selalu keluar dalam periksa. Kaedah sesaran air. Okay, next. Ini adalah contoh saja.
aplikasi. Oleh sebab ais kurang tumpat daripada air, maka ais terapung di permukaan. Betul kan? Kalau kamu beli ayak kat kantin sekolah, pergi kedai, teh ais ke apa ke, ais tu akan duduk di atas. Sebab apa dia terapung? Sebab dia kurang tumpat. Kita tak boleh kata dia ringan. Bila kamu dah belajar tajuk ketumpatan ni, so bila sesuatu objek tu terapung, jangan kata dia ringan. Kita mesti kata dia kurang tumpat. Sebab tu dia terapung. Contoh yang kedua, belon berisi gas helium. Terapung di udara. Kerana gas helium kurang tumpat daripada udara. Sebab tu belon kita naik. Sebab udara helium dekat dalam belon tu kurang tumpat. Jangan kata dia ringan. Kata dia kurang tumpat. Sebab tu dia terapung di udara. Okay, yang seterusnya. Teh tarik 3 lapisan. Ni kita selalu pergi kedai kan. Ayak layer-layer. Okay, jus minuman berlapis. Ini adalah inovasi makanan dan minuman yang menggunakan konsep ketumpatan. So, susu pekat, dia lebih tumpat. So, dia akan duduk di bahagian bawah. Okay, selalunya susu pekat tu kalau buat teh tarik, dia lebih pekat kan. Dia akan duduk di bawah. Dia lebih tumpat. Okay, ayak teh, dia kurang tumpat. So, dia akan terapung. Dia akan duduk di atas. So, dia membentuk beberapa lapisan. Menggunakan konsep ketumpatan. Okay, cikgu rasa yang tu saja yang kamu perlu faham untuk hari ini. So, sekejap lagi kita akan buat latihan. Kamu tolong sediakan modul yang cikgu bagi tu. Okey, ni ada satu lagi contoh aplikasi ketumpatan. Kayu balak diangkut menggunakan air kerana kayu balak kurang tumpat berbanding dengan air. Pembalakan di hutan, kita nak buat keluar daripada hutan tu, nak bawa ke kilang contohnya. Susah kan? Takkan kita nak angkut balak tu satu-satu daripada hutan tu, nak bawa keluar pergi ke kilang. So, cara yang paling senang adalah kita boleh gunakan konsep ketumpatan. Kita hanyutkan balak tu menggunakan air sungai. Kerana balak tu dia kurang tumpat, dia akan terapung. So, dia akan bergerak melalui sungai. So, kita boleh bawa dia melalui sungai dan kita boleh ambil dia di satu lokasi, satu tempat. Lepas tu baru kita bawa pergi ke kilang. Tak perlulah kita heret daripada hutan tu, daripada bukit tu, buat turun. So, menggunakan konsep ketumpatan. Okey, habis. Cikgu harap kamu boleh faham. So, sediakan modul. Cuba cari page ni. Sekejap lagi kita akan bincangkan jawapan. Okey? Terima kasih.